Untuk Cina, biasa kita tengok di kongsi pacar je kan. Apa nama dia tu? Tombor Cina. Jadi warna dia tu, kalau Melayu dia pelbagai warna lah, tapi malap. Tapi pakaian Cina tradisional lah, bukan pakai sehari-hari ya. Pakaian tradisional Cina dia pilih kepada warna merah. Putih pun ada, hitam pun ada, tapi kita lebih kepada warna merah untuk melambangkan kebanggaan, kebahagiaan, prosperity dan sebagainya lah. Kekuatan dan sebagainya. Okey, untuk pakaian wanita kita tengok sini, kita ada pakaian wanita satu je, Cheongsam. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Okey, tapi kita pilih untuk di Malaysia yang lebih sopan kita panggil Cheongsam. Cheongsam pakaian kaum Cina, begitulah bentuk dia. Ciri-cirinya lengan pendek begitu, cekak, kita panggil cekak apa tu, leher dia. Tak ada cekaknya, mempunyai pesanan pola cekak musang. Ada cekak musang tapi terbuka. Cekak musang terbuka. Kalau Melayu dia cekak musang tertutup. Ini cekak musang terbuka, lebih kurang begitulah. Kemudian kainnya mengikut bentuk tubuh. Jenis fabrik yang sering digunakan adalah sutra. Perempuan pakai sutra. Okey, kalau pakaian Melayu dia tak pakai sutra, ulat sutra, sebab ulat sutra kan daripada haiwan, jadi dia jarang dipakai. Dia kebanyakannya kain kapas lah kan. Okey, sutra atau brooch. Okey, ini dia perhiasan dia senang dia. Dia ada gelang tangan, kasut, cucuk sanggul. Okey, kasut dia pun diperbuat daripada sebenarnya kulit, kain dan sebagainya lah. Gelang tangan dia emas, jet, emas, perak gangsa tiada. Perhiasan biasanya kaum Cina dia akan guna emas, jet. Okey, cucuk sanggul ialah cucuk sanggul sama dengan cucuk sanggul Melayu. Okey, tapi bunganya tu lebih kelihatan kecinaan. Okey, melambangkan ciri-ciri. Dan baju biasanya dalam bentuk flora. Kalau Melayu tadi pun dalam bentuk dia, kalau perhiasan dia motif pada bunga di baju juga flora ya. Tiada haiwan. Okey. So untuk lelaki, untuk lelaki tadi, untuk wanita, untuk lelaki okey. Untuk lelaki kita ada pakaian samfu namanya. Sambu. Bukan samuhung. Okey, samfu. Samfu terdiri daripada peradangan baju dan seluar yang digayakan oleh lelaki kaum Cina. Biasalah, seluar biasa, bentuk biasa, tidak kita tak komen, biasa seluar tu. Tapi baju tu sebenarnya dia ada satu lagi jenis baju, tapi itu baju Jet Li, baju Fong Sayuk. Okey. Tapi itu untuk pakaian harian, tapi ini untuk pakaian acara. Okey, dia ada butang, dia adalah butang ni, kemudian tali dia panjang. So inilah bentuk cekak musang yang dia bertemu. Okey. Kemudian dia ada aksesori dia ialah penutup kepala ni, kita panggil sebagai kopiah ataupun topi dan sebagainya. Okey, dan cincin lah. Ini melambangkan status lah. Kita tengok ada gambar, sebenarnya kalau kita tengok betul-betul dia ada gambar naga situ. Okey, lambang kekuatan dan prestige. Okey, ini adalah samfu. Okey, mungkin akan keluar dalam peperiksaan. Apakah nama bagi pakaian tradisional Cina? Fikirlah dulu. Ada yang lupa dah, jadi kita boleh tengok buku teks. Okey, so jangan panjang sangat, nanti awak habis data pula. Okey, so untuk pakaian tradisional India, bagi perempuan kita ada satu saja. India ni ada banyak bangsa dalam di negara India, tapi di India, di Malaysia ni, orang India ni tak kisahlah dia ikut bangsa dia. Dalam India tu ada bangsa India, dia ada Telugu, bahasa dia Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Sikh, banyak banyak sebenarnya. Ada lagi yang saya tak sebutkan tu, banyak. Okey. So ini adalah pakaian untuk India, iaitu sari. Sari adalah satu kain panjang. Sebenarnya dia kain panjang. Kain panjang lebih kurang 5 hingga 6 meter. Bayangkan 1 meter, satu depa 1 meter, kemudian ke 5 meter, artinya panjang sangat itu. Okey, dia lilit di badan dia. Dia ada sebenarnya di dalam tu ada anak baju. Dia bukan baju dalam, dia anak baju. Anak baju dia sama warna dengan sari. Kemudian yang kain ni adalah dia lilit. Lilit macam mana dililit? Mula-mula lilit pinggang, kemudian lilit pinggang 2 kali, kemudian lilit bahagian bahu. Itu sari ya.
Okey. So boleh faham kan? Okey. So saya tak tunjuk video nanti panjang pula. Okey. Perhiasan kepala dia senang je. Kadang-kadang dia perhiasan kepala seperti ini, berjuntai ataupun dia berikat ke tepi. Kita pun boleh faham juga itu perhiasan kepala. Kemudian gelang tangan dia bukan calang-calang kau okey. Gelang tangan ni tidak semestinya emas ya. Okey. Gelang tangan dia ada intan berlian, itu bagi untuk orang-orang yang berada, tapi kebiasaannya ia berbuat daripada tembaga, besi-besi yang mahal sikit lah. Okey, itu gelang tangan, dan gelang tangan dia bukan satu saja, dia ada banyak. Okey. So ini adalah gelang kaki okey. Kalau gelang kaki bagi perempuan, so gelang kaki bagi perempuan dia ada tiara dan sebagainya lah, ada bunyi dan begitu, itulah, ada perhiasan lah, lain daripada Cina dan juga daripada tu. Okey, Melayu So ini adalah pakaian bagi kaum India. Okey, kita panggil sebagai dhoti. Dhoti, D-H-O-T-I sebenarnya, tapi dia tulis dhoti, D-O-T-I. Tak apa, tak kisah, samalah tu. So merupakan selai kain panjang yang dipakai oleh lelaki kaum India secara melilit di pinggang menggunakan teknik ikatan tertentu. Okey, dhoti ni ini seluar dia sebenarnya, dhoti ini seluar. Okey, digayakan potongan baju yang bervariasi, selempang yang dinilai sebagai tundu diletakkan di bahu. Ini tundu. Ini selempang tundu. Ini baju dipanggil sebagai jippa. Okey, leher dia ada pelbagai jenis Kita tak boleh sebut cekak musang, teluk belanga dan sebagainya. Ini adalah jenis fashion yang lain. Okey, baju dipanggil sebagai jippa. Kain selempang dipanggil sebagai tundu, dan yang penting ialah dhoti, seluarnya ini daripada kain yang panjang juga. Okey, ini adalah contoh pakaian pengantin untuk lelaki dan perempuan. Aksesorinya ada rantai dan sebagainya lah. Kurang HD gambarnya. Okey. Dan perhiasan untuk perkahwinan kemungkinan inilah bunganya, bunga sebagai bunga wangi dan untuk menyegarkan. Ini bagi penutup kepala ini, okey. Ya, dia tidak dipakai hari-hari, untuk perkahwinan saja. Okey, dan juga sanggul di belakang perempuan ni, bunga ya. Okey, itu adalah 3 kaum yang utama di Malaysia. So seterusnya kecil sangat. Kita pergi kepada pakaian tradisional etnik Sarawak. Salah satu, sebab etnik Sarawak ada banyak. Kita ada Iban, Dayak, Iranun, Melanau, dan banyak lagi lah. Jadi kita pilih salah satu daripadanya lah. Okey, kalau kita nak belajar semua, penuh buku teks. Okey, kemudian Sabah, pakaian tradisional etnik Kadazan dipilih. Okey, kerana kita ada banyak suku kaum. Jadi saya minum dulu. Kita ada banyak suku kaum, jadi kita pilih salah satu. Kalau tidak, sama juga, penuh buku. Okey, so kita ambil wakil je lah. Jangan yang bangsa yang lain, jangan pula terasa hati. Okey, so ada semua sama, tapi dia punya ciri-ciri itu adalah sama. Okey, warna, motif dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada lelaki dulu. Mungkin ada kepala saya mengacau di situ. Okey, saya tarik ke atas nanti. Pakaian tradisional etnik Iban. Okey, ini etnik Iban. Apa yang perlu kamu tahu ialah bulu burung ruai di kepala sebagai perhiasan kepala. Okey, ini sama ada bulu burung enggang. Itu je yang bulu panjang ya. Burung merak yang panjang bulu dia kan. Ayam tak boleh lah. Okey. Ketapu. Ini ketapu ni bagi pengikat kepala dia, dan sedikit bulu, mungkin bulu squirrel, apa nama dia tu. Okey. Baju gagung. Baju gagung ni betul-betul bulu ya. Bulu apa yang panjang ni? Okey. Bulu beruang. Okey, boleh juga. Okey, betul-betul bulu bukannya ni Tali mulung, ini rantai tali mulung dipanggil baju burung, baju di dalam baju di dalam. Lampit, okey, lampit tali pinggang. Ilang ini parang ilang bukan hilang nama dia, parang panjang. Dan sirat ni ia kain penutup. Okey, kain penutup di tengah-tengah, tengok dengan motif. Okey,
Ini pakaian tradisional. Okey. So sebagai kalau perempuan pula, okey, kalau perempuan, okey, bahagian atas tu anda baca sendiri. Kita hiasan kepala dia tu, cuk sanggul dia tu, cuk sanggul. Kita panggil sebagai sugu tinggi. Sugu tinggi. Tali hujan ni rantai, okey. Marik empang. Marik empang ni kita panggil sebagai pelindung bahu, penutup bahu, pelindung bahu. Okey. Dan selampai. Selampai ni kain untuk dia selampai ni kain X di dada. Okey. Kemudian simpai perak di lengan. Okey, rawai. Rawai ni sebenarnya baju bahagian dalam dia tu, bahagian dalam dia. Okey. Ini buah pau ni aksesori je ni. Kemudian dia ada tumpah, ini gelang. Lampit tali pinggang diperbuat daripada tembaga, tapi kebiasaannya sudah ambil perak. Okey. So ini sementing ringgit. Ringgit tu duit sementing. Okey. Jadi disusun di situ. Kemudian kain karap. Kain karap ni kain dia punya penutup. Okey, kain tating kain maksudnya di bahagian bawah ni ada aksesori lain lagi. Pereca. Ini bukan kain pereca kain lebihan tu. Ini pereca maksudnya kain sapu tangan ya. Okey. Geruncung kaki, gelang kaki, gelang kaki. Okey. Semua ini diperbuat daripada tembaga. Selipar ini selipar moden, bukan selipar tradisional. Untuk pengetahuan semua, sekarang dia tengok boleh kasut tinggi pula. Silap dia. Ya, dia pakai sama juga dengan lelaki itu tadi. Mana lelaki tadi? Kita tengok apa dia pakai, berkaki ayam. Jadi dulu mana ada selipar apa semua, kaki ayam juga. Okey, so itulah pakaian tradisional perhiasan dari etnik Iban di Sarawak. Dan kita pergi kepada pakaian tradisional etnik Kadazan, salah satu etnik. Kalau saya sebutkan, ada di Sabah kita ada Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Sungai, dan pelbagai lagi Bisaya, apa lagi, dusun saja ada beberapa banyak dusun. Dusun Tatana, dusun Lotut, dusun Tindal, dusun banyak pelbagai jenis. Okey. Kalau ikut tempat, dusun Ranau, dusun Papar, Kadazan Papar, dan sebagainya. Jadi kita pilih salah satu lah. Okey. Yang mana pula ni? Belum lagi ni Okey. So kalau okey. So tengkolok tadi kita mula dengan pakaian lelaki. Tengkolok tadi kita panggil sebagai sigal Kalau bagi Kadazan dia panggil sigal, tengkolok, destar. Okey. Kemudian ini sia, baju ni sia. Warna hitam adalah warna kegemaran etnik-etnik Sabah ya. Kebanyakan etnik Sabah, Kadazan, Dusun, Murut, Kadazan, Dusun dan sebagainya tu Bisaya ada. Basic warnanya adalah hitam. Okey. So kalau bila hitam tu itulah etnik Sabah, dan bukan tidak ada warna lain, ada. Tapi basicnya adalah warna hitam. Okey. So bahagian kepala sigal, bahagian baju kita panggil sia. Baju ini adalah potongan tengah dan berbutang. Okey. Sandai adalah perhiasan di leher, panjang pendek. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Ada sova ini seluar, dan di tepi bahagian itu ada hiasan sehingga ke seluar. Ni pakaian lelaki lah. Kemudian ini adalah siung. Bagi perhiasan perempuan, siung, penutup kepala. Ni sondong ini adalah pengikat kepala. Okey. Sia'id sahum, ini baju bahagian dalam. Okey, baju lapis di bahagian dalam. Sia ni baju di luar, baju sia. Okey, butang juga belah tengah. Okey. Rupiah. Rupiah ni bukan duit rupiah. Ini adalah tali pinggang perak. Okey, bolilit ini adalah gelang tangan, dan juga gonop ini juga kain bagi perempuan, kain di bawah.
Itu adalah pakaian kasut juga, bukan kasut tradisional. Okey, so ini adalah dua etnik bagi Sabah dan Sarawak ya. So, boleh ya? Okey, kita teruskan dengan sumbangan tokoh budaya. Kita ada dua tokoh budaya ya. Sebelum kita pergi kepada ini sepintas lalu saja. Okey. Sumbangan tokoh budaya, ada dua tokoh budaya yang menjadi pilihan. Sebenarnya ada banyak lagi, banyak ramai lagi tokoh budaya pakaian tradisional yang mengumpulkan koleksi-koleksi pemakaian cara Melayu Malaysia dan sebagainya ya. Okey, iaitu Profesor Dr. Siti Zainon Ismail, okey, dan juga Sharifah Azhar Syed Al-Saguf Azhar Aziz Azhar Aziz, okey. Salah seorang daripada anak ya. Okey. So, yang bawah tu kamu bacalah sendiri ya. Kalau saya bacakan semua tak adalah pula kerja kamu kan. Okey. So, kita pergi kepada motif. Okey. Yang terakhir, tajuk terakhir kita ialah motif. Apa itu motif? Motif bukan tujuan Seperti yang tingkatan 1 dan 2 saya sudah beritahu. Motif bukan tujuan motif adalah corak motif. Pakaian tradisional tampil menawan dengan padanan perhiasan diri yang menjelaskan ragam hias dan indah. Okey, ragam hias. Motif ialah corak ragam hias. Okey, motif perhiasan diri. Okey, ini yang terakhir ya. Okey, saya pendekkan kalau tak sampai minggu depan tak habis lagi. Okey, motif Melayu kebanyakannya ini penting motif teratai. Okey, teratai. Rantai motif organik, okey, organik, dan juga gelang geometri. Ini antara contohlah gelang motif geometri yang terdapat di bahagian tu kalau kita tengok. Okey, tepi-tepi dia tu geometri. Kalau flora pun ada, jangan risau, ada. Okey. Okey, so flora. Kemudian bagi India, okey, motif perhiasan India. Contohnya subang motif geometri, rantai motif buah mangga, rantai kemudian kadazan siung dia motif geometri, gabungan motif geometri boleh nampak situ, kamu boleh zoom ya. Kemudian bagi Cina motif anting motif geometri, gelang motif burung phoenix tengok ada betul-betul phoenix mungkin ada okey. Sisa salah sikit boleh nampak phoenix, ada burung Okey, geometri. Dan bagi kaum Iban, geruncung kaki motif geometri, lampit motif organik bebas geometri, dan buah pauh okey, motif organik, simpai pirak motif organik okey. Kita ada berapa jenis motif? Rupa ada berapa jenis? Okey, kita ada rupa organik, rupa geometri. Tingkatan 1 tu belajar tingkatan 1. Okey, kemudian kita ada motif flora, motif fauna. Flora tumbuh-tumbuhan, fauna haiwan. Okey. So untuk hari ini itu saja. Okey, kita telah belajar tentang perhiasan pakaian tradisional Melayu, pakaian tradisional Cina dan pakaian tradisional India, aksesorinya dan juga motif, dan dua orang tokoh terpilih untuk pengembangan pakaian tradisional busana. Kalau kita di luar kita panggil sebagai busana tradisi. Okey. So setakat itu saja untuk hari ini supaya harap-harap pelajar faham, dan kita sambung lagi pada minggu hadapan dengan tugasan yang akan diberikan. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada minggu dan waktu yang sama pada minggu hadapan.